Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da. Amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Insya-Allah kita akan membincangkan iaitunya ilmu tasrif. Yang mana kita sekarang dah sampai pada muka surat 17. Selawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kelas kita hari ini bi qiraati suratil Fatihah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan semua, waalaikumsalam hajar dan haji semua. Jadi insya-Allah kita akan teruskan. Jadi sekarang ni kita masuk kepada fi'il amar. Fi'il amar muka surat 17. Muka surat 17. Insya-Allah tak susah sangatlah ni tuan-tuan dan puan-puan semua. Tajuk ni sangatlah mudah insya-Allah. Jadi kita masuk sekarang pada tasrif lughawi untuk fi'il amar. Bina sahih muka surat 17 ya. Okey. Kita cuba. Yang pertama, fi'il amar yang kita kena fahamkan sebelum saya masuk pada tasrif ya. Fi'il amar ni hanya untuk orang kedua. Sama ada anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Dia tak ada untuk huwa, hiya, tak ada tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia tak ada juga untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anna, nahnu, tak ada. Sebab amar ni suruhan. Yang disuruh tu hanya kamu ya. Kamu berdua, kalian. Kamu berdua, kalian. Macam tu. Okey. Jadi kita hanya menggunakan orang kedua sahaja. Contoh dia lah. Macam mana penggunaan dia? Contoh dia, kalau tuan-tuan dan puan-puan untuk contoh, kita buat dalam ayat lah ya. Ya, contoh dia. Ya Salman, contoh dia. Ya Salman. Ya Salman. Contoh dia macam ni ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Ya Salman. Bacalah kitab ni. Iqra hadzal kitab. Bacalah kitab ni. Iqra hadzal kitab. Iqra ni ini fi'il amar. Kita tuan-tuan dan puan ya. Iqra ni fi'il amar dia. Ini untuk anta. Tadi kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat ana sini, saya, bacalah saya. Tak mungkin lah kita menyuruh diri sendiri, tak boleh. Jadi sebab tu dia hanya untuk orang kedua saja. Wahai Salman, wahai Fatimah, wahai siapalah. Untuk orang kedua saja perintahnya. Okey. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ini cara penggunaan dia lah. Cara penggunaan dia. Maknanya untuk orang kedua sahaja. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita masuk tasrif lughawi dia, untuk membina fi'il amar daripada kata kerja yang 3 huruf. Contoh dia kata kerja dia tu, contoh dia adalah kata kerja yaktubu. Kataba yaktubu. Contoh lagi kata kerja dia, selepas kataba yaktubu, fataha yaftahu.
Contoh dia tuan-tuan perempuan ya. Sini maknanya menulis. Sini maknanya membuka. Lepas tu kata kerja dia lagi daraba yadribu. Maknanya memukul. Okey, tuan-tuan dan perempuan ya. Kita kalau nak membina fi'il amar, kita boleh ambil daripada fi'il mudhari' macam ni. Kalau kita nak membina fi'il amar, kita boleh ambil daripada fi'il mudhari' dia. Apabila kita nak membina fi'il amar, kita boleh rujuk kepada fi'il mudhari' dia. Menulis, bahasa Arab dia adalah kataba yaktubu. Kita ambil fi'il mudhari' dia. Membuka, kita cari dalam kamus, maka terjumpa kata kerja adalah fataha yaftahu. Kita ambil fi'il mudhari' dia. Memukul, daraba yadribu. Kita ambil fi'il mudhari' dia. Daripada fi'il mudhari' ni, barulah kita boleh membina fi'il amar. Daripada fi'il mudhari' ni semua ni, barulah kita boleh fi'il amar. Jadi kalau kata kerja 3 huruf, macam kataba, fataha, daraba, 3 huruf kan? Kataba 3 huruf. Kalau kata kerja dia 3 huruf, boleh kita nak membina fi'il amar dari mana? Daripada mana? Daripada fi'il mudhari' dia. Macam mana cara dia, Ustaz? Kita cuba ya, tuan-tuan perempuan ya. Okey. Yang pertama, yaktubu. Yaktubu. Okey. Macam mana cara dia? Yang pertama, tuan-tuan dan perempuan, yang kena kita fahamkan, ya ni kita kena buang. Ya ni kena buang. Okey? Jadi yang pertama, apa? Membuang huruf ya. Boleh tuan-tuan dan perempuan ya? Membuang ya. Lepas tu, jadi macam mana dia? Jadi dia, sini sukun, sini macam tu ya. Hilang ya dia kan? Kalau kita nak baca, tuan-tuan dan perempuan, susah. Aktubu. Sebab kan kaf ni kan sukun. Sukun di awal perkataan susah je. Aktubu. Macam orang tercekik. Macam mana? Aktubu. Susah nak sebut dia. Okey. Jadi macam mana cara dia? Kita tukar. Kita bagi dekat awal ni alif. Kita bagi alif. Jadi kalau lepas kita buang huruf ya ni, kalau di awal kata kerja tu sukun macam ni, kita kena tambahkan dengan alif. Boleh tuan-tuan dan perempuan ya? Tambahkan dengan alif. Okey, tukar dengan alif ya, tambahkan dengan alif. Okey, dah sampai sana. Lepas tu dah kita tambahkan dengan alif. Jadi dia macam ni. Yang di ujung, huruf terakhir baris dia ni kita kena sukunkan tuan-tuan dan perempuan. Jadi macam mana? Kita sukunkan lah sini. Kita sukunkan. Jadi dia macam mana? Oktub. Macam mana? Oktub. Cuma sekarang ni alif ni tak ada baris lagi ni. Kita kena bagi alif tu baris. Macam mana jadi dia? Kita buat dekat tepi sini ya. Nampak ya? Dekat tepi sini ya. Jadi dia, kita bagi baris alif tu. Nampak ya? Jelas tuan-tuan perempuan ya? Oh, terpotong ya? Sorry. Terpotong dia dekat sini sampai ke ujung ya. Okey. Okey, saya pindah ke sana. Okey. Lepas tu, okey. Macam ni. Boleh nampak ya? Sekarang nampak ya? Okey. Sekarang kita dah bagi sukun ujung dia. Alif ni bagi baris apa? Baris alif ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok huruf ketiga. Ni huruf ketiga dia. Huruf ketiga dia baris apa? Baris depan. Maka alif ni pun juga kena baris depan. Jadi dia macam mana? Uktub, tuan-tuan dan puan-puan ya. Maka baca dia adalah uktub. Jadi hasil dia, kata kerja perintah dia adalah uktub sini ni. Jadi hasil dia adalah
Uktub. Okey. Uktub. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Setakat ni, hal fahimtum. Kalau untuk yang ni, tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham? Jadi kalau huruf ketiga dah baris depan, maka alif ni pun juga baris depan. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Ingat step dia. Pertama kita kena hilangkan ya. Huruf mudhara'ah nama dia kalau dalam nahwu dia. Hilangkan ya ni daripada fi'il mudhari'. Lepas tu sebabkan huruf pertama sukun, selepas kita hilangkan ya, maka kaf ni menjadi huruf pertama. Huruf pertama kaf ni sukun. Kita kena tambahkan dengan alif. Dah kita tambahkan dengan alif, huruf terakhir kita bagi baris sukun. Jadi macam ni. Sekarang alif ni kita bagi baris. Baris dia macam mana? Ikutkan huruf ketiga. 1, 2, 3. Huruf ketiga dia baris depan. Maka alif pun juga baris depan. Okey, hal fahim tu tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham? Ada soalan? Sila. Ini bentuk pertama ya. Okey. Ada soalan? Tak ada ya? Tak ada soalan? Fahimna. Masya Allah. Semua boleh faham. Okey. Selanjutnya, kita cuba lagi untuk yang yaftahu. Yaftahu ya. Cuba untuk yaftahu. Kita ambil fi'il mudhari' dia dulu. Yaftahu. Okey. Yaftahu, apa cara pertama dia tuan-tuan dan puan-puan? Sila jawab dekat ruang komen. Apa cara pertama dia? Cara pertama dia apa? Tadi? Sila, yaftahu. Kita dah jumpa kata kerja fi'il mudhari' dia yaftahu. Cara pertama dia apa? Apa yang kita kena buat bila kita nak membina fi'il amar dia? Yaftahu ni maknanya membuka. Kita nak buat jadi fi'il amar, bukalah. Macam mana? Okey, betul Haji, tuan. Kita hilangkan ya ni ya. Okey, kita hilangkan ya. Okey, bagus. Hilangkan ya. Okey, macam tu ya. Lepas tu yang ya ni dah kita hilangkan. Jadi huruf pertama dia adalah fa. Fa ni sukun. Fa ni sukun kan? Maka kita tambah dengan alif. Sebabkan fa ni huruf pertama sukun, kita tambahkan dengan alif. Boleh tuan-tuan puan-puan ya? Okey. Selepas tu, apa lagi cara dia tuan-tuan dan puan-puan? Selepas kita buat macam ni, apa lagi cara dia? Sila. Apa lagi? Selepas kita jumpa macam ni, apa lagi cara dia? Tambah alif, betul. Selepas ni, dah kita tambahkan dengan alif, apa lagi cara dia? Okey. Buang huruf mudhara'ah, betul. Apa lagi cara dia? Sukunkan. Okey, betul. Hajah semua dan Haji ya. Sukunkan huruf ha. Betul. Ha ya, huruf ha. Sukunkan. Kita bagi sukun. Sukunkan. Dah jumpa sukun. Maknanya betul ya. Lepas tu apa lagi cara terakhir dia? Sebabkan alif ni tak ada baris. Alif tu tak ada baris. Kita kena bagi baris alif. Macam mana nak bagi baris alif tu? Okey. Tengok kepada huruf ketiga. 1, 2, 3. Ta ya. Huruf ta, baris dia baris apa tadi? Baris atas. Huruf ta baris atas. Ustaz, kalau dia baris atas maknanya alif ni baris atas juga ke? Kalau baris atas, alif ni jadi macam mana? Dia baris bawah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau alif ni baris, kalau alif tu baris depan, maka yang sebelum akhir tu kena baris depan. Kalau alif tu baris atas, kalau yang huruf sebelum akhir, huruf ketiga tu baris atas, maka alif tu baris bawah. Jadi kalau di sini ni huruf ketiga dia baris atas, maka alif dia baris bawah.
Boleh tuan-tuan dan puan ya? Okey, betul semua. Jadi kalau tadi baris depan dengan baris depan, baris depan dengan baris depan, kalau baris atas dengan baris bawah. Boleh tuan-tuan dan puan ya? Okey, jadi bacaan dia macam mana? Hasil dia iftah. Iftah. Senang. Bukalah makna dia. Bukalah. Okey, hal fahimtum. Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham? Ada soalan? Hal fahimtum? Ada faham? Semua boleh faham ya? Okey. Selanjutnya, semua boleh faham ya? Selanjutnya saya padam lagi ya. Kita cuba yang yadribu lagi. Pukul, memukul. Jadi kita nak ubah, nak bina jadi pukul lah. Pukul lah. Okey. Pukul lah. Okey, kita ambil yadribu dulu ya. Yadribu. Okey, yadribu. Macam mana cara pertama dia? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Cara pertama dia macam mana? Okey, cara pertama dia sila. Apa cara pertama dia? Sila. Ada tuan-tuan nak jawab? Cara pertama dia apa? Yadribu. Sila. Ada nak jawab? Kalau yadribu, cara pertama dia apa tadi? Okey. Semua mungkin tengah fikir ya. Okey. Okey, ramai ya. Cara pertama dia hilangkan ya ya. Ya ni dihilangkan. Huruf mudhara'ah nama dia. Huruf yang ya ni dihilangkan. Ya, yadribu ya tu dihilangkan. Jadi dia dad sukun ribu. Okey. Lepas tu cara kedua dia, sebabkan sini huruf pertama sukun, kita kena tambahkan alif dekat awal ni. Dah jumpa bagi alif sana ya. Okey, betul. Selanjutnya, apa lagi cara selanjutnya? Selepas yang ni. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Selepas kita hilangkan huruf mudha'ah, kita bagi alif, apa lagi cara dia? Okey. Sukunkan ba, betul. Tambahkan. Okey, betul. Sukunkan huruf terakhir disukunkan. Jadi dia macam ni ya. Sekarang alif ni tak ada baris lagi. Kita bagi baris kepada alif. Apa baris dia? Kalau macam ni apa baris dia tuan-tuan dan puan-puan? Huruf ketiga dia baris bawah ni. Huruf ketiga dia baris bawah. Macam mana baris alif ni? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua, sila jawab apa baris alif tu. Huruf ketiga dia baris bawah. Tadi kalau baris depan, huruf ketiga dia baris depan, maka alif tu baris depan. Lepas tu apabila huruf ketiga dia baris atas, maka alif tu baris bawah. Sekarang ni kalau huruf ketiga dia baris bawah, alif tu baris dia baris apa? Baris dia betul, Hajah Radin, betul. Kena ikutkan tahu tajwid jugalah. Kalau ada belajar tajwid mungkin senang ni. Jadi kalau sini baris bawah, maka alif pun juga baris bawah. Okey, jadi dia macam mana? Idrib. Itu ya. Baris bawah idrib. Masya-Allah, betul. Jadi baris bawah ya idrib. Okey, ini untuk kata kerja yang asalnya 3 huruf. Sini kan kataba yaktubu, kataba 3 huruf. Fataha yaftahu, fataha 3 huruf. Daraba yadribu, daraba 3 huruf. Itu kata kerja yang 3 huruf. Mungkin untuk setakat ni kata kerja 3 huruf sajalah dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kata kerja 3 huruf ni senang ya nak bina dia. Tak ada masalah kan? Okey. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena ingatlah tu, mencari baris pada alif ni jangan sampai tersilap ya. Mencari baris dia kena sesuai dengan kaedah dia. Okey. Selanjutnya saya padam ini ya. Selanjutnya
kita dah dapatkan tadi pertama uktub. Lepas tu yang kedua iftah. Yang ketiga idrib. Sama saja dalam kitab tu, mungkin beza kata dia je. Dalam kitab tu udkhul, ijlis, iftah, sama saja. Okey. Ini semua ni untuk anta ni tuan-tuan dan puan-puan semua. Untuk anta. Kamu lelaki. Ini untuk lawan bercakap anta. Jadi kalau saya syukri, ya syukri. Uktub. Wahai syukri, tulislah. Lepas tu, ya syukri, iftah. Wahai syukri, bukalah. Ya syukri, idrib. Wahai syukri, pukullah. Jadi ni untuk anta ni semua ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya, ni untuk anta. Lepas tu kalau antuma, macam mana dia? Antuma. Kalau antuma macam mana? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau antuma, sila macam mana dia tuan-tuan dan puan-puan? Kalau anta, uktub, iftah, idrib. Kalau antuma, macam mana dia? Sila. Sila tulis dekat ruang komen. Kalau antuma, macam mana dia? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Antuma. Sila. Ada yang boleh jawab? Kalau antuma, macam mana dia? Sila. Tuan-tuan. Okey. Okey. Semua sekali ya. Kalau boleh tiga-tiga kata-kata ni sekali. Kalau macam mana untuk tiga-tiga kata kerja ni? Okey, masya-Allah semua betul ya. Hajat Ina Rashid uqtula. Membunuh ni. Bunuhlah. Hajat Ina Rashid. Boleh je? Uqtula. Okey, tambah alif dekat belakang. Betul. Semua betul ya. Tambah alif saja dekat, tambah saja alif dekat belakang dia. Kalau sini uktuba. Kalau sini jadi dia taha. Kalau sini jadi dia idriba. Senang saja. Uktuba, iftaha, idriba. Okey, masya-Allah semua boleh ha. Lepas tu antum. Antum. Tadi ni kalau berdua tadi ni, ya syukri wa ya hafiz uktuba. Ya syukri wa hafiz iftaha. Ya syukri wa hafiz idriba. Wahai syukri dan hafiz. Macam tu lah ya. Okey. Sekarang kita cuba buat untuk antum lagi. Antum. Macam mana untuk antum? Sila. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Kalau sekarang ni di depan saya ni, syukri, hafiz, syahir. Ya syukri wa hafiz wa syahir. Kamu semua tulislah. Kamu semua bukalah. Kamu semua pukullah. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Apa bahasa Arab dia? Untuk antum dia. Sila. Tuan-tuan dan puan-puan semua sila. Macam mana dia? Untuk antum. Okey. Sila tuan-tuan dan puan-puan. Kalau antum macam mana? Okey. Haji Abdul Halim. Salah tertinggal kaf dia. Uktubu salah tertinggal kaf dia. Okey. Iftahu. Idribu. Okey, betul. Masya-Allah. Betul. Ada lagi nak jawab? Untuk antum, macam mana dia? Sila, tuan-tuan dan puan-puan semua, antum. Okey. Okey, tak ada lagi? Jadi kalau antum, tambahkan saja dengan waw ya. Tubu. Kalau iftah, jadi dia iftahu. Kalau idrib, jadi dia idribu. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Okey. Uktubu, iftahu dan idribu. Senang.
Tak susah. Okey. Ini untuk orang kedua lelaki. Setakat orang kedua lelaki ni, Hajah dan Haji semua boleh faham? Hal fahimtum? Boleh faham semua Hajah dan Haji? Hal fahimtum? Okey. Nampak semua faham lah ya, sebab boleh jawab. Okey. Selanjutnya, kita cuba lagi untuk orang kedua yang perempuan. Saya padam ya. Saya padam. Orang kedua perempuan. Contoh dia sini ni, anti lah. Sekarang anti. Lepas tu antunna. Maknanya untuk anti, antunna, antuma dengan antunna. Okey. Kalau anti, kalau anta tadi idrib. Kalau anta idrib, antu pertama perkataan dia idrib. Uktub ya, sorry. Pertama perkataan dia uktub. Kata kerja dia adalah tadi apa? Uktub. Uktub, lepas tu iftah. Lepas tu idrib. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua? 3 kata kerja ni kita buat untuk anti. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Contoh, ya Hajah Zainab. Tulislah. Kamu tulislah. Kamu bukalah. Kamu pukullah. Macam mana dia tuan-tuan dan puan-puan semua untuk anti? Sila tulis dekat ruang komen. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua? Okey, saya tunggu. Okey. Macam mana dia? Okey. Uktubi. Hajah Fahria, betul. Masya Allah. Kamu pukul, kamu tulislah. Bukalah. Pukullah. Okey. Betul. Jadi, kalau untuk anti, kalau jadi dia uktubi. Anti uktubi. Kalau iftah dia anti iftahi. Anti dia iftahi. Okey. Kalau pukul anti dia idribi. Macam tu ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Anti idribi. Okey. Saya tukar marker saya. Okey. Lepas tu antuma lagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Antuma. Jadi kalau anti uktubi iftahi idribi. Kalau antuma macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan semua. Antuma. Kalau antuma macam mana? Okey, Masya Allah semua jawab tadi ya. Kalau antuma macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua untuk semua kata kerja ni? Antuma. Jadi sekarang ni ada Hajah Azizah dengan Hajah Zainab. Ya Hajah Azizah wa Hajah Zainab. Kamu berdua tulislah. Kamu berdua bukalah. Kamu berdua pukullah. Macam mana tu? Sila tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, sila. Okey, ada lagi nak jawab? Sila. Untuk antuma sekarang. Antuma. Antuma macam mana? Okey. Ada yang boleh jawab? Antuma macam mana dia? Kamu berdua tulislah. Kamu berdua bukalah. Kamu berdua pukullah. Betul. Hajah Azizah. Okey. Hajah Fahria, betul. Jadi, kalau antuma, uktuba. Bukalah bukan iftaha lah. Sebab kan untuk berdua kan. Tersilap saya. Iftaha. Kalau pukullah idriba. Senang saja. Okey, betul. Okey, sekarang ini untuk berdua. Lepas tu kalau di depan saya ni, saya nak suruh ni
Hajah Rusida, Hajah Zainab, Hajah Azizah. Ya Hajah Azizah, wa Hajah Zainab, wa Hajah Rusida. Kamu semua. Tulislah, bukalah, pukullah. Sila. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan semua? Kalau ramai perempuan ni, saya nak suruh ramai perempuan ni, macam mana dia? Tulislah, bukalah, pukullah. Macam mana? Sila tulis dekat ruang komen. Okey, Masya Allah. Tadi dah betul banyak yang jawab tadi ya. Okey, Masya Allah. Macam mana kalau untuk ramai antunna? Kalau untuk ramai tuan-tuan dan puan-puan semua, macam mana dia? Sila. Antunna. Okey. Kalau antunna macam mana? Okey, semua boleh jawab? Okey. Haji Abdul Halim. Masya Allah. Okey, ada lagi nak jawab? Okey. Jadi kalau untuk antunna, okey, Masya Allah, semua boleh Kalau untuk antunna, okey. Hajah semua, hajah dan haji. Kalau antunna plus dengan na. Jadi dia uktubna. Kalau iftahna. Kalau idrib idribna. Tak susah pun. Hajah dan haji semua. Senang saja. Okey, senang saja. Okey. Sekarang ini semua nampak senang bagi hajah dan haji semua ya. Ini untuk kata kerja fi'il amar. Sama ada untuk yang sekarang ni, yang kita bincang sekarang adalah untuk orang kedua perempuan. Hal fahim tu? Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham? Ada soalan ke? Boleh faham ya? Hal fahim tu? Okey. Sekarang saya cuba untuk ubah dengan kata kerja yang lain lah. Sekarang saya ambil sini ni anta. Lepas tu antuma. Antuma lelaki dengan perempuan sama saja. Lepas tu antum. Lepas tu anti. Lepas tu antuma. Lepas tu antunna. Okey. Okey, Masya Allah, semua boleh faham ya? Kita cuba dengan kata kerja yang ada dalam muka surat 17 tu, tuan-tuan dan perempuan ya, muka surat 17. Di bawah tabel tu ada kata kerja uktub. Ada kata kerja isbir. Isbir. Kata kerja isbir. Maknanya isbir tu untuk anta ya. Isbir. Okey, isbir. Isbir kata kerja dia tuan-tuan dan perempuan ya. Dalam muka surat 17 di bawah tabel. Tabel yang paling atasnya. Dalam tabel tu, di bawah tabel tu ada uktub isbir. Kita cuba yang isbir. Kalau isbir macam mana untuk antuma dia? Untuk semua dia tuan-tuan dan perempuan semua. Untuk antuma, antum, anti, antuma dan antunna dia. Macam mana? Sila tulis kat ruang komen semua sekali. Antuma, antum, anti, antuma dan antunna dia. Sila. Siapa yang boleh? Isbir. Sila tuan-tuan dan perempuan semua. Isbir ni untuk antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sila tulis kat ruang komen. Okey, ada yang boleh? Okey. Ada yang boleh jawab untuk semua sekali? Mungkin tengah fikir okey. Sila saya bagi masa kepada hajah dan haji tuan-tuan dan perempuan semua. Syukri. Syukri kena jawab laju ni ke Syukri? Syukri dah lama belajar dah. Okey, isbira, isbiru, isbiri. Masya-Allah, betul. Betul. Hajah Fahria ya. Ada lagi nak jawab? Sila. Okey, ada lagi nak jawab? Hajah semua sila. Dia ada hajah Nana Kota. Hajah Nana Kota mana? Selalu jawab ni. Okey. Haji Abdul Halim mana? Haji.
Okey, semua okey, masya-Allah betul. Hajar Aziza. Hajar Abdul betul. Hajar Rusida. Okey, semua sekali ya. Kita cuba semua. Okey, kalau antuma tambahkan dengan alif jadi dia bira. Okey, kalau antum jadi dia macam mana? Isbiru. Senang saja. Okey, betul Hayana. Kalau anti, tak cukup tempat dia ni. Isbiri. Okey. Anti isbiri. Kalau antuma, ni sama saja macam antuma sana, tak beza pun. Isbira. Okey. Kalau antunna, isbirna. Tambahkan saja. Jadi penambahan dia tuan-tuan dan puan-puan, tambahkan dengan nun, tambah dengan alif, tambah dengan ya, tambah dengan waw, tambah dengan alif, tambah sini tak ada tambahan ya. Kalau anta tak ada tambahan. Okey. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Jadi ni sama macam tambah kecap, tambah garam, tambah gula. Boleh lah. Okey. Okey. Masya Allah, semua boleh jawab ya. Maknanya kalau berdua tambah alif. Kalau ramai sama, kalau lelaki tambah waw. Kalau perempuan tambah nun. Kalau kamu perempuan tambah ya. Okey. Sekarang kita cuba lagi kata kerja yang dekat muka surat 17 tu juga. Di bawah tabel tu juga. Ada sana tu uktub isbir jahid. Kita cubain jahid. Jahid. Jahid ni maknanya bermujahadah. Bersungguh-sungguh. Bermujahadahlah. Sekarang macam mana dia? Jadi berarti fi'il amar berlaku di 6 dhamir saja. Ustaz, betul. Pada yang 6 dhamir ni saja haja. Senang ya belajar fi'il amar ya. Untuk 6 kata ganti nama saja fi'il amar ni. Okey. Sekarang kita nampak kata kerja dia jahid. Jahid ni maknanya bermujahadalah. Bermujahadahlah. Sekarang macam mana kita nak ubah untuk antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sila tuan-tuan dan puan-puan semua, sila buat. Kalau jahid untuk anta, kita ubah untuk antuma, antum, anti, antuma, antunna. Sila. Sila tulis dekat ruang komen, tuan-tuan dan puan-puan semua ya. Sila. Macam mana untuk jahid? Okey, Hajah Zainab. Okey. Okey, masya-Allah betul. Okey, Muntazah. Masya-Allah. Hajah Nana Kota. Okey. Okey, betul. Masya-Allah. Okey, ada lagi? Senang je. Jadi kalau jahid, senang saja. Jahid. Ni bukan menjahit saja tuan-tuan puan ya. Bukan menjahit ni. Ini maknanya bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh atau bermujahadah. Okey, jahid. Jahida. Jahidu. Jahidi. Jahida. Jahidna. Macam ni tuan-tuan puan-puan ya. Ustaz, mungkin ada di antara aja. Sini guna alif. Tadi kita bincang kena ada alif. Sini kenapa tak ada alif? Sebabkan jahid ni asal kata kerja dia adalah 4 huruf. Jahada. Ni kata kerja dia 4 huruf. Jadi kalau 4 huruf ni dia ada pola dia tersendiri. Kalau bentuk dia jahada, 4 huruf macam jahada ni, maka pola dia tu kata dia jahid. Pola dia adalah fa'il. Jadi kalau bentuk dia macam jahada, maka dia ikutkan pola fa'il untuk kata kerja suruhan dia. Dia ada pola. Jadi kalau kata kerja 4 huruf, 5 huruf,
6 huruf, dia ada pola dia. Ada pola khas dia untuk fi'il amar dia, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau macam jahada bentuk dia tu, maka ikutkan pola fa'il. Sebab itulah bentuk dia jadi fi'il amar dia apa? Jahid. Contoh. Kata kerja yang lain. Contoh kata kerja dia khalafa, berselisih. Khalafa. Sama ya. Sama macam jahada kan tuan-tuan dan puan-puan ya. Sama bentuk dia kan. Maka kata kerja perintah dia pun juga boleh sama macam fa'il. Jadi kalau khalafa, kata kerja dia apa? Kata kerja perintah dia, fi'il amar dia. Khalafa. Khalif. Sama kan? Ikutkan saja pola ni. Jadi kata kerja yang 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, dia ada polanya tuan-tuan dan puan-puan. Dan itu kita akan belajar pada level 2, 3, 4. Dan kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf ni, kita akan belajar pada level 3 rasanya. Okay. Macam juga kata kerja dalam bahasa jadalah. Jadalah maknanya berdebatlah. Jadalah. Jadalah ni apa? Sama ke tak dengan jahada? Sama ya. Sama pola dia. Maka kata kerja dia apa? Ikutkan pola wazan atau fa'il ni. Ikutkan pola fa'il. Jadi dia jadil tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab itulah Al-Quran wajadilhum. Dan berdebatlah atau dan lawanlah atau apakanlah mereka tu dengan billati ya ahsan, dengan yang terbaik. Okey, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, memang dia ada pola dia. Tapi kalau 3 huruf, macam yang kita buat tadi itulah. Okey. Jadi itulah untuk fi'il amar hari ini. InsyaAllah InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi. Masuk kepada fi'il amar yang dia tu bina mudha'af tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk sahih setakat ni saja. Hal fahimtum? Tuan-tuan dan puan-puan semua boleh faham? Semua tuan-tuan boleh faham ya? Tak ada soalan ya? Okey, masya-Allah semua boleh faham. Jadi insya-Allah nanti pukul 12.45 atau mungkin lewat sikit 1 minit ke 2 minit macam tu, kita akan teruskan pengajian bahasa Arab komunikasi pukul 12.45 ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sila bersedia, nantinya kita akan belajar bahasa Arab komunikasi. Itu sajalah kelas kita untuk bahasa Arab ilmu tasrif pada hari ini. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan semua atas kehadiran dan perhatiannya. InsyaAllah kita akan jumpa lagi 15 minit lagi insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.